pada petang ini kita ada perspektif sihat yang akan bincangkan mengenai topik berdengkur bunyi amaran bahaya. Apa yang bahaya tu? Kita nak tahulah perkembangan ataupun ulasan selanjutnya bersama dengan tetamu kita pada hari ini, Dr. Tan Sheni yang merupakan pakar perunding ENT Kepala Leher dan Tidur Hospital Pakar KPJ Rawang. Hai, selamat petang doktor. Hai, selamat petang. Apa khabar, sihat? Sihat. Yes, dah makan tengah hari ni? Sudah. Jadi doktor, sebelum kita nak masuk lebih mendalam lah, apakah bahayanya, kenapa berdengkur ni boleh bagi amaran bahaya kepada kita semua, boleh doktor terangkan sikit lah apakah sebenarnya maksud dengkur ni dan secara saintifik lah, memang semua orang tahu bunyi dengkur macam mana kan. Mungkin doktor boleh bagi maksud secara definisi dari segi perubatan. Silakan doktor. Okey, berdengkur sebenarnya dalam istilah bahasa Inggeris ialah snoring. Ianya adalah bunyi bising yang dikeluarkan sewaktu kita tengah tidur. Bunyi nafas yang berbunyi bising sewaktu kita tengah tidur lah. So biasanya berdengkur ni terbahagi kepada dua jenis, iaitu dengkur biasa dengan berdengkur tanpa bernafas yang akan diterangkan selanjutnya nantilah. Okay, menarik. Berdengkur tanpa bernafas Okay, itu menarik. Biasanya kalau kita dengar berdengkur memang dia bernafas lah. Doktor, macam mana dengkur ni boleh berlaku sebenarnya? Okay, biasanya dia boleh terjadi apabila sekatan dari saluran pernafasan kita. Ianya bermula dari hidung sehingga ke bahagian tekak sampai ke paru-paru. So apabila adanya sekatan di salah satu bahagian ini, ianya akan memberi bunyi dengkuran. Ini disebabkan bila ada sekatan contohnya di bahagian hidung ataupun di bahagian tekak, salah satu otot-otot di kawasan saluran pergerakan pernafasan akan bergetar dan ini akan menghasilkan bunyi dengkuran. Jadikah kalau ikutkanlah, mungkin saya tak tahu adakah ini fakta ataupun orang kata-kata orang semata-mata. Ada orang cakap, ada dalam kalangan kita cakap kalau kita berdengkur tu sebabkan letih, terlalu penat bekerja. Adakah itu sebabnya ataupun ada sebab-sebab yang lain yang boleh menyebabkan kita berdengkur? Okey, jawapan dia apabila setengah orang bertanggapan yang penat diorang berdengkur, ianya boleh, jawapan dia boleh ya dan tidak. Memang betul apabila kita tidur dalam keadaan yang sangat penat ataupun kita telah mengambil ubat sedatif ataupun minum alkohol, kita boleh berdengkur. Ini kerana otot-otot di sekitar saluran pernafasan kita terlampau rileks. Apabila ianya terlampau rileks, ianya akan menghasilkan getaran yang berlebihan. Akan tetapi punca lain yang boleh contribute kepada berdengkur ni adalah juga disebabkan seperti yang saya cakapkan, apabila anatomi dari saluran pernafasan dari hidung hingga ke bahagian peti suara ada sumbatan, ianya juga boleh menyebabkan seseorang itu berdengkur. Lebih lagi juga punca lain ialah sekiranya orang itu lebih obes ataupun terlebih berat badan, di mana mereka mempunyai jisim berat badan BMI melebihi lebih kurang 25 ke atas, dia boleh bahagian fat, bahagian leher fat lebih banyak, dia boleh juga menyebabkan seseorang tu berdengkur juga. Okay, jadi kita dah tengok dah, kita dah dengar orang kata introduction lah untuk topik dengkur hari ini. Jadi selepas ini kita nak tahu adakah berdengkur ini bahaya ataupun tidak. Jadi anda kena stay tune sekarang di Facebook Selangor FM 100.9 sebab sekarang kita tengah live juga dekat Facebook ni. Anda boleh share perkongsian hari ini bersama dengan rakan-rakan anda. Mana tahu kan topik dengkur ni sebenarnya dekat dengan kita kan. Mana tahu rakan-rakan anda yang nak mengetahui lebih mendalam mengenai topik hari ini. Jangan lupa untuk kongsi
kongsilah semua dekat Facebook, dekat grup WhatsApp dan juga boleh hantarkan link dekat Instagram story anda. Jangan lupa untuk kongsi bersama dengan rakan-rakan anda untuk perspektif sihat hari ini membincangkan mengenai berdengkur bunyi amaran bahaya bersama dengan tamu kita yang live sekarang ini di Facebook Sangam FM 100.9 Dr. Tan Sheni yang merupakan pakar perunding ENT kepala leher dan tidur Hospital Pakar KPJ Rawang. Betul ke saya sebut nama doktor? Tan Sheni, betul? Tan Sheni. Yes, baik. Boleh lah. Okey doktor, tadi kita nak tanyalah, adakah sebenarnya dengkur ni adalah perkara biasa ataupun dengkur ini berbahaya untuk kesihatan kita? Okey. Tadi seperti yang saya cakap, kalau dua jenis dengkuran, iaitu satu dengkur biasa yang biasanya kita gunakan istilah bahasa Inggeris snoring, and satu lagi adalah obstruktif tidur berdengkur tanpa nafas, iaitu dalam bahasa Inggeris ialah obstructive sleep apnea. Singkatan lagi senang ialah OSA. Ianya actually berbahaya apabila seseorang itu mempunyai OSA. Ini kerana sewaktu seseorang tu tengah tidur, mereka berhenti nafas sekurang-kurangnya selama 10 saat, di mana mereka akan tersedar dan untuk menarik nafas yang kuat, sebab mereka 10 saat tu mereka tidak bernafas dan tiba-tiba mereka tersedar apabila mereka rasa macam tak dapat bernafas. So bila ada terjadinya ini, seseorang itu akan menyebabkan pengaliran oksigen ke otak tu kurang, dan ini menyebabkan seseorang itu kehilangan kesegaran, kualiti tidur tidak cukup, and mereka juga akan selalu mengadu masalah daya ingatan, kerap sakit kepala dan moody, and lagi satu yang lagi membahaya ialah mereka boleh tertidur sewaktu membawa kereta, dan ini akan membawa risiko untuk kemalangan, terutamanya sekiranya seseorang itu adalah pemandu bas atau pemandu lori. Oh, maknanya benda ni ada berkaitan juga dengan saya lupa dah apa istilah dia doktor, yang tiba-tiba 10 second terlelap masa memandu. Apa nama istilah dia doktor? Sleep disorder. Obstructive sleep apnea dalam bahasa Inggeris. Okey, baik. Jadi mungkin ada, apakah antara benda-benda yang boleh diamalkan oleh rakan-rakan pendengar kita untuk kita mengatasi masalah obstructive sleep apnea ni doktor? Okey. Salah satu yang boleh diamalkan ialah biasanya, macam saya cakap, biasanya berdengkur ni kerap dekat orang yang lebih gemuk dan obes. So mereka boleh mengamalkan gaya hidup yang sihat, iaitu mereka bersenam, kurangkan berat badan, tidur menyiring, sebab kadang-kadang kalau mereka lebih obes, mereka tidur melentang, lidah akan ke belakang, dan ini akan menyebabkan sekatan aliran udara, dan mereka akan berdengkur tanpa bernafas, yang menyebabkan mereka rasa macam tiada oksigen, dan mereka rasa macam bila bangun tu tercungap. So masalah lain juga yang boleh membantu ialah mereka boleh berhenti merokok, berhenti minum arak. Ini boleh kurangkan mereka terlampau otot-otot di bahagian saluran pernafasan tu terlampau relax, untuk mengurangkan, sebab ini adalah salah satu aggravating factors yang boleh menyebabkan otot terlampau relax dan mereka akan berdengkur dengan lebih kuat. Okey, kalau macam doktor lah, contohnya kalau kita mungkinlah individu ni dia tinggal seorang je dalam rumah, family tak, contoh family tak ada, siapa-siapa kawan-kawan pun tak ada, macam mana mereka nak kesan yang mereka ni berada dalam fasa obstructive sleep apnea ni doktor? Adakah ada rasa pedih-pedih ke, macam mana ke? Mereka tak akan tahu. Yang mereka akan tahu apabila mereka bangun keesokan harinya berasa sangat letih dan berasa macam lidah tekak sangat kering, tekak rasa sakit. Itu adalah salah satu simptom yang mereka alami. Tapi biasanya bila berdengkur tanpa bernafas, biasanya komplain yang dapat adalah dari partner, weakness partner.
Sebab mereka yang akan perasan, yang mereka sendiri akan terkejut bila mereka pandang partner diorang tiba-tiba berdengkur kuat dan tiba-tiba berhenti. Lepas tu tiba-tiba cungap untuk tarik nafas kuat. Ya. Doktor, setakat ni sepanjang pengalaman doktor lah, ada tak macam yang pengalaman yang doktor tak boleh lupakan lah, aduan daripada pesakit-pesakit yang berkaitan dengan masalah dengkur ni, doktor? Ada banyak pesakit yang datang, tapi most of the time pesakit saya biasanya mereka pertanggapan dengkur ini adalah biasa untuk mereka. Ya, so most of the time bila diorang datang adalah disebabkan komplain yang kuat daripada partner diorang. So mereka datang untuk cari solution, apa yang boleh saya buat, kenapa saya, sebab partner saya tak boleh tidur sebab saya bising sangat. Faham. Kalau macam masalah dengkur ni kan doktor, dia boleh mengakibatkan, dia boleh berkait tak dengan masalah-masalah kronik berkaitan dengan pernafasan ataupun jantung? Ya, betul. Memang boleh sekiranya berdengkur tanpa, terutamanya yang ada OSA ni tidak dirawat, dia boleh menyebabkan banyak masalah penyakit. Ini salah satu fiziologi, patofiziologi yang menyebabkan penyakit-penyakit seperti tekanan darah tinggi, masalah sakit jantung, stroke, diabetes, dan yang saya cakap kemalangan jarum raya disebabkan penat sangat. So ini sebab bila jantung kita kerap bekerja keras mengempam darah oksigen ke seluruh badan, ini meletakkan beban ke atas jantung seseorang itu. So bila dia perpanjangan terjadi macam tu, individu tersebut berisiko untuk mendapat tekanan darah tinggi dan masalah jantung di kemudian hari. So disebab tu you boleh nampak setengah orang pun lagi teruk, kadang-kadang mereka boleh tidur dan mati dengan tiba-tiba sewaktu tidur. Keadaan ini digelar apnea jantung. Maksudnya mati disebabkan serangan jantung waktu tidur. Nampak macam kecil je. Orang cakap dengkur je. Rupa-rupanya kalau kita lihat secara lebih mendalam, benda ni berkait dengan benda-benda yang doktor mention tadi. Jadi kita nak kena berjaga-jaga dan juga kita nak rawat dengan segera. Lepas ini kita nak tahu apakah kaedah rawatan untuk masalah dengkur. Kita ada Ida. Ada soalan lah. Jom kita tengok apa soalannya. Doktor, maaf bertanya, apa pendapat menyatakan tebal atau nipis bantal mendorong pada faktor berdengkur? Apa pandangan doktor? Mohon saranan doktor berkaitan bantal yang paling sesuai untuk digunakan semasa tidur. Itu soalan doktor. Silakan doktor untuk jawapannya kepada soalan ini. Alright. So sebenarnya kalau seseorang itu berdengkur, kadang-kadang mereka lie flat, macam saya cakap tidur melentang tu akan menyebabkan dia lagi lidah ke belakang, menyebabkan faktor-faktor yang mereka lebih berdengkur. So kalau dari segi bantal, sebenarnya tiada bantal yang macam what type and all lah, tapi kalau orang tu senang berdengkur, kadang-kadang kita akan suruh untuk naikkan bantal lebih tinggi, iaitu lebih kurang 45 darjah, ataupun sekiranya yang tu tidak membantu, kadang-kadang kita suruh mengiring ke sebelah, like mengiring badan untuk mengiring ke sebelah untuk kurangkan mereka daripada berdengkur. Tapi dari segi ketebalan ataupun jenis bantal tak ada yang membantu sangatlah. Cumanya bantal yang macam menaikkan 45 darjah untuk kurangkan mereka daripada lidah jatuh ke belakang, menyebabkan mereka lebih senang untuk berdengkur. Okey, itu harap-harapnya jawapan doktor menjawab soalan rakan pendengar kita, Ida, dan juga kita ada Mama Ida Labu. Selamat petang. Baik, terima kasih. Zara Ishak juga bersama kita dekat live Facebook Selangor FM 100.9. Terima kasih banyak-banyak. Dan juga kita ada soalan yang seterusnya. Kalau macam doktor, kalau OSA ataupun dengkur ni tidak dirawat dengan segera, apa yang berlaku kepada tubuh badan kita? Okay. So kalau tidak rawat dengan segera, macam saya cakap, selain yang penyakit-penyakit yang boleh di kemudian hari, tubuh badan kita akan terlampau, keesokan harinya kita akan rasa sangat letih, mungkin kita akan jadi moody dan kita boleh naik marah dengan cepat, dan kita akan mempunyai sakit kepala, ataupun keesokan harinya kita akan rasa tekak, rasa kering, dan
dan rasa murung, and then dan lagi teruk ialah kita tak ada mengganggu produktiviti kerja dengan sekolah. So kadang-kadang kita tak boleh concentrate, so menyebabkan kita punya superior akan marah ataupun kerja tak siap disebabkan terlampau letih dan ngantuk. So ini adalah salah satu masalah yang boleh mengganggu kita dalam sepanjang hari. Jadi setiap masalah mestilah ada dia punya solution. Apakah kaedah rawatan yang terbaik untuk masalah dengkur ni, doktor? Okey, cara yang paling berkesan ialah seseorang tu kalau mereka dapat tahu yang mereka berdengkur tapi atau tak pasti, mereka hendaklah jumpa dengan pakar ENT bagi mengenal pasti punca dengkur itu. Sebab setiap rawatannya berbeza. So untuk mendapatkan rawatan yang bersesuaian dengan mereka, setiap individu memerlukan rawatan yang berbeza mengikut ciri fizikal masing-masing. So pakar ENT akan memeriksa keadaan pesakit dengan melakukan ujian endoskopi bagi melihat struktur hidung dengan ketekak selain tengok dengan struktur muka mereka. Selain tu, ada pesakit yang mempunyai masalah dengkuran, kadang-kadang tak ada sekatan bahagian hidung ke tekak, tapi mereka mempunyai struktur muka yang tidak normal. Bila struktur muka yang tidak normal iaitu bahagian jaw terlampau ke belakang, itu semua akan contribute kepada berdengkur juga. Dan yang saya cakap ialah kalau seseorang tu tahap obesity yang teruk, ianya juga boleh contribute kepada berdengkur. So ini adalah beberapa faktor yang menjadi sandaran untuk pakar memberi rawatan yang sesuai. So selepas mereka mengenal pasti masalah itu, mereka akan menyuruh pasien untuk menjalani ujian tidur, iaitu sleep study, bagi memastikan diagnosis apnea tidur ini. Dengan maklumat ini dari jumpa doktor untuk skop dengan untuk periksa dengan ujian tidur, dari maklumat semua ini, pakar tersebut boleh mengesyorkan rawatan yang sesuai bergantung kepada keputusannya. Baik, doktor, kita ada satu soalan daripada rakan pendengar kita. Kita ada Nazri Ayub, katanya saya lelaki berusia 33 tahun mempunyai masalah berdengkur. Kini masalah dengkur saya semakin kuat sehingga mengganggu ketenteraman orang lain. Kadang-kadang apabila saya bangun tidur saya sukar untuk bernafas. Adakah ini penyakit dan bagaimanakah cara untuk mengatasi masalah ini, doktor? Okey, macam saya cakap, masalah untuk mengatasi ini ialah you kena jumpa pakar ENT iaitu Dr. Hugh untuk mendapatkan pemeriksaan selanjutnya. Dan baru kita boleh syorkan apa masalah encik. So kita kena scope, kena juga tengok apa masalah yang encik menghadapi, and then dari segi itu kita akan bagi tahulah yang rawatan yang bersesuaian untuk encik. Maknanya setiap orang lain dah dia punya cara kaedah rawatan dia, betul, doktor? Ya, betul. Okey, baik doktor, sebelum kita nak kalau ada apa-apa persoalan, boleh bagi pesanan sikit kepada rakan-rakan pendengar kita ni yang sedang menghadapi masalah dengkur yang cukup teruk. Ada pesanan tak untuk mereka ini? Okey, saya nak inform pada semua orang, masalah tidur ini sama ada seseorang tu berdengkur adalah atau tidak, ianya adalah satu diagnosis yang memerlukan pemantauan holistik di antara profesional, iaitu di antara kalangan doktor, bukan saja doktor ENT. Sebab setengah orang berdengkur biasa tapi ianya telah mengganggu masalah tidur mereka, dan mereka mungkin boleh berasa murung dan rasa sangat tidak berguna, dan kadang-kadang kesannya boleh menyebabkan seseorang itu depression sebab mereka akan mengalami masalah tidur yang either tak boleh tidur ataupun tidur tapi masih merasa letih. So kita perlu periksa dengan betul-betul apa masalah sebenarnya, and tiada pilihan rawatan yang benar-benar ideal sebab setiap semuanya bergantung kepada seseorang itu. Maksudnya rawatan itu berbeza dengan setiap orang selepas kita periksa seseorang itu dengan sepenuhnya. So pada pandangan saya ialah sekiranya anda fikir anda mempunyai tidur berdengkur tapi tidak berapa pasti,
sila hubungi doktor anda ataupun lawat ke klinik pakar ENT untuk mendapat diagnosis, kerana ianya boleh menjadi keputusan yang terbaik untuk kesihatan anda. Doktor, last. Adakah kanak-kanak juga, kanak-kanak pun terdedah dengan masalah dengkul, doktor? Last sekali. Okey. Ya, betul. Sama juga untuk kanak-kanak. Sekiranya kanak-kanak itu lebih obes, maksudnya tahap kegemutan melebihi pada umur yang sepatutnya, mereka boleh juga berdengkur. Tapi kita kena juga periksa sebab boleh dikatakan lebih kurang 90% kanak-kanak yang berdengkur, mereka mempunyai tonsil atau adenoid yang bengkak. So yang tu memerlukan pemeriksaan selanjutnya. Setengah budak yang mempunyai alergi rhinitis, iaitu alergi hidung senang berhingus ataupun hidung kerap subat sebab terdedah pada dust area. So yang tu bila hidung subat itu juga boleh contribute pada berdengkur dan mereka mula bernafas melalui mulut. Sebenarnya sangat penting untuk mak atau ayah untuk kesan sekiranya anak berdengkur ataupun bernafas melalui mulut. Sekiranya mereka bernafas melalui mulut, mak atau ayah mesti bawa jumpa untuk doktor untuk periksa sepenuhnya dari hidung ke tekak. Sebab dengan bernafas melalui mulut dengan jangka masa panjang, ianya boleh mengganggu struktur pipi dengan struktur dia punya chin. So bila mengganggu tu, mereka akan menyebabkan chin diorang, development diorang tak full sebab mereka masih growing, you see. So kita kena kesan awal sebelum ini jadi lagi teruk bila mereka membesar. Okey, baik. Terima kasih kepada rakan-rakan pendengar kita yang dah bagi soalan dan juga macam yang doktor bagi nasihat tadilah, boleh terus pergi jumpa yang pakar lah untuk mengetahui apakah treatment yang sesuai diperlukan dan juga apakah masalah-masalah yang anda hadapi. Terima kasih banyak-banyak doktor kerana sudi bersama kita pada petang ini dalam Perspektif Sihat. Okey, terima kasih DJ dengan Selangor FM kerana memberi saya peluang untuk berkongsi sedikit ilmu saya dan pengalaman saya. Okey, terima kasih banyak-banyak. Kita jumpa lagi. Okey.